أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya sangat banyak zahir dan batin. Sama ada kita sedari atau tidak, mudah-mudahan segala nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur bukan saja nikmat yang sedia ada itu dikekalkan, tetapi ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih, yaitu wal ashirah, hadi ashar, wal hadi ashar tanwirul qalbi fayahtadi binuri qalbihi ila ulumin wa asrarin wa hikmatin la yahtadi binuri qalbihi ila ulumin wa asrarin ila ba'diha ghairu illa bijuhdi jahidin wa umrin madidin illa bijuhdin jadidin wa umrin madidin. Artinya sepatutnya hikamlah, tapi dalam kitab saya tulis hikmah. Ikut susunan yang ada tu sepatutnya hikam, tak ada ter. Tapi dalam kitab saya ni ada ter sutir. Betul juga, tidak salah, tapi lebih baik kalau hikam sesuai dengan perkataan-perkataan sebelumnya tu. Artinya, dan keramat yang kesebelah adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi. Keramat yang kesebelah adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu terang hatinya, yakni Allah Ta'ala beri hati yang terang, maka dapat petunjuk dengan nur hatinya itu kepada memfaham segala ilmu yang haluh-haluh. Maka dengan nur hidayat yang Allah Ta'ala kurnia ke dalam kalbu mereka ni, mereka dapat memahami ilmu-ilmu yang agak mendalam, yang tidak ramai orang yang boleh pergi ke sedalam itu dari segi ilmu. Dapat memaham segala ilmu yang haluh-haluh, yakni ilmu yang romek-romek ni. Dalam agama kita ni ada ilmu yang mudah dan ada ilmu yang payah. Sesuai dengan Al-Quran itu, Al-Quran ini dia sesuai untuk semua golongan. Orang bodoh pun boleh ambil pedoman daripada dia, orang yang biasa pun boleh ambil pedoman, orang jenius pun boleh ambil pedoman. Itu kita kena faham. Tapi Al-Quran ini dia sesuai untuk semua golongan. Jadi orang pekat biasa ni dia dapatlah mengambil ilmu sekadar tahapan kefahaman mereka tu. Orang yang
orang yang bijak pandai pula, orang jenius dan sebagainya, dapatlah dia mengutip rahsia-rahsia yang banyak di dalam Al-Quran tu. Jadi kita kena faham bahawa Al-Quran ini mencakupi semua perkara. Untuk orang ramai, orang awam ni pun ada, untuk orang yang khusyuk pun ada bahagian mereka, untuk orang yang lebih khusyuk pun ada bahagian mereka daripada Al-Quran itu. Jadi jangan kita ada setengah orang tu dia faham suatu kenyataan lalu dia buat generalisasi, dia buat umum. Inna dina yusrun, dia kata agama ni mudah. Jadi atas sekalimah ni dia guna untuk keseluruhan. Tak ada payah-payah ni. Payah-payah tu bukanlah tu. Ada buah ni. Jadi hak mudah ada bahagian mudah dia. Hak payah ada bahagian payah dia. Dan bahagian payah tu adalah ahli yang layak dengan hak bahagian payah tu. Jadi saya kata begitu tu kita dengar ada setengah orang buat kupasan gitu. Dia kata terutamanya ilmu-ilmu yang dikemukakan oleh ulama-ulama sebahagiannya itu ilmu-ilmu yang rumit, yang susah, yang kadang-kadang orang tak nak faham, sehingga ahli saja boleh faham. Jadi dia kata ni tak betul ni, tak kena ni. Sebab dia kata agama ni mudah, dia kata. Jadi dia buat pukul rocong, buat pukul keseluruhan. Dia kata mudah-mudah, payah-payah tu bukanlah tu, ada masalah lah tu. Ini kefahaman yang keliru, kefahaman yang silap. Bahagian payah, adalah bahagian payah dia tu. Maka adalah ulama-ulama yang mahir dalam bidang tu yang dapat memahami rahsia-rahsia yang payah-payah tu. Jadi masing-masing ada kadar masing-masing lah. Jadi saya nak beritahunya bahawa dalam urusan agama kita ni, dia ada perkara-perkara yang agak susah, mendalam, yang orang ramai ni mungkin tak dah nak pergi, tak dah nak faham. Tetapi ada ulama yang boleh pergi, boleh faham perkara itu tu. Dan ternyata itu khusus untuk mereka ni lah. Maka di sinilah kita boleh faham kenapa sebahagian kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita ni, ulama-ulama mengharamkan kitab tu. Bukan kerana kitab tu tak betul, tapi kerana kitab tu mengandungi ilmu-ilmu yang orang ramai ni tak boleh faham dengan molek. Dan kalau orang ramai ni yang tak ada asas yang kuat cuba nak faham, jadi salah faham. Orang ramai cuba nak faham, jadi salah faham. Jadi kita nak beritahu hakikat bahawa adanya ilmu-ilmu yang rumit ni, dan adalah ahli dia tu. Jadi orang yang bukan bidang dia tu, dia tak payahlah mengaji bidang tu, tak payah meneliti lah. Tetapi nak beritahu ada. Dan sekiranya ada ulama yang membicarakan perkara yang rumit itu dalam kitab-kitab khusus mereka tu, jangan mudah-mudahlah kita duk menyalahkan mereka tu. Hari ni kerana ada sikap hari ni, orang kita terlalu mudah menyalahkan, sehingga setengah tu berlebih-lebihan lah sampai tahap mengkafirkan setengah alim ulama yang yang diterima. Ulama tu ulama yang ada pro dan kontra. Ulama-ulama ni tak yang lari, ada pro dan kontra. Seperti tokoh Ibnu Arabi dan sebagainya tu, ada orang yang setuju dengan dia, menganggap dia sebagai ulama besar, menganggap dia sebagai ahli aulia, menganggap dia sebagai orang yang diberikan ilmu yang mendalam. Tetapi ada juga di antara ulama-ulama ni mungkin orang tak faham ilmu dia tu, atau tak boleh nak faham baik dengan ilmu dia tu, menolak ilmu dia tu dan sebagainya, tak nak lagi dah. Tetapi ada orang kita ni nak kata ulama pun tak juga. Tapi tak tahulah nak kata apa. Hak ni lah lebih-lebih. Lebih-lebih menyalahkan benda ni, mengkafirkan lagi, macam-macam lagi lah. Ini fitnah zaman, fitnah ke zaman benda ni. Kalau kita cuba nak faham benda payah, tak mampu kita. Jadi mana kita dapat memberi semua sekali ilmu tu? Tak dapat. Sedangkan Ustaz, pada awal guru mengajar dulu dikata tasawuf ni fardu ain Ustaz. Jadi macam mana? Jadi tasawuf ni dia ada banyak bahagian. Ada bahagian fardu ain, ada bahagian fardu kifayah. Jadi hak payah tadi tu bahagian fardu kifayah. Maksudnya kalau orang tak tahu pun tak cacat, tak cedera. Cuma kalau orang tahu tu, itu kurnia Allah ke dia lah, kelebihan Allah bagi ke dia lah tu. Jadi ada bahagian itu. Kerana maqam ihsan ni di banyak tingkatan. Hak paling rendah boleh dicapai oleh orang awam. Hak paling rendah, rendah dia sekali tu orang awam pun boleh capai.
Hak tinggi dia, hak tinggi lagi tu memang orang-orang dari nak pergi lah. Sebab dia banyak martabat. Ada orang pula berpandangan ihsan ni untuk maqam tinggi. Jadi salahnya dia faham ihsan ni sekara je, untuk orang-orang aulia tinggi je. Kita ni tak boleh nak capai darjah ihsan, tidak. Ada bahagian kita. Ihsan untuk taraf kita ni ada. Ada bahagian kita. Kita mengaji asas pun, sekalipun kita ni orang awam mengaji perkara asas ni, ada bahagian ihsan untuk tahap kita tu. Maka bahagian aulia dia ada bahagian lain lagi lah. Sebab maratibul ihsan ini banyak, dan itu sudah disebut oleh ulama dan kitab-kitab mereka lah. Kalau nak tengok orang boleh ngaji bahasa Arab, dia tengok karya-karya antaranya Syekh Abdul Ghani Nabulsi. Dia tulis tentang ihsan ini dengan panjang lebar lah, dengan martabat-martabatnya sekali. Jadi orang ramai macam kita ada bahagian untuk mencapai ihsan itu pada kadar kita. Jadi keramat yang ke-9, orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu terang hatinya. Allah Ta'ala beri dia, kalau dia mengikuti perjalanan ahli tasawuf ni, Allah Ta'ala beri hidayah ke dalam kalbu mereka ni, terang hati mereka itu, maka dapat petunjuk dengan nur hatinya itu kepada memfaham. Jadi dengan nur hidayah itulah dia boleh faham perkara-perkara yang agak mendalam, yang agak halus, yang kemungkinan setengah orang tak boleh nak faham seperti itu. Ilmu yang halus-halus dan ilmu hikmah. Jadi diterjemah di sini dengan jadi boleh, jadi saya rasa mungkin cetakan, ada cetakan ni pakai setengah cetakan tu dia tak dua-dua tu betul belaka. Dari segi mana dia sah. Hikam, nak baca hikam pun betul, hikmah pun betul. Sebab dua-dua cetakan ada dua cetakan di sini. Cuma dari segi hak yang lebih baik dari sudut struktur ayat tu, hikam tak ada tapi oleh kerana kitab saya ni ada dan tidak salah baca macam tu, saya baca ada kitab saya lah. Dan ilmu hikmah ni ilmu tasawuf lah. Ilmu tasawuf yang tiada dapat petunjuk kepada setengah daripada segala ilmu yang tersebut itu oleh beberapa ulama, yakni sebahagian pada ilmu tu pun ulama-ulama tak boleh nak capai sebahagian. Itu maksudnya. Yang tiada dapat petunjuk kepada setengah daripada segala ilmu yang tersebut itu. Yang ni sebahagian daripadanya pun ada ulama ada yang nak capai. Apatah lagi keseluruhannya, nak kabarnya ada ilmu-ilmu yang mendalam seperti itu. Sehingga sebahagian daripadanya pun ada alim ulama ada yang nak pergi, tak boleh nak capai, tak boleh nak faham, tak boleh nak tahu tentang perkara itu. Oleh beberapa ulama yang lain daripadanya, yakni alim ulama yang bukan dari kalangan mereka ni, dari kalangan ahli sufi ni. Jadi nak diberitahu di sini bahawa dengan nur hidayah yang Allah Ta'ala beri ke dalam kalbu orang yang menjalani perjalanan ahli tasawuf ni, dia dapat memahami ilmu-ilmu yang agak halus dan mendalam, hikmah yang agak mendalam, yang mana orang alim ulama yang bukan ikut jalan mereka ni, yang tak lalu jalan mereka ni, tak boleh nak faham walaupun sebahagian dari ilmu mereka tu. Nak kabur gitu. Melainkan dengan bersungguh-sungguh di dalam belajar. Kecuali ulama-ulama tu dia belajar juga dan bersungguh-sungguh, mungkin dapatlah memahami sebahagian, kalau tidak seluruh pun. Sebab tu orang buat bandingan. Saya pernah tanya kepada guru di Jamiah Al-Azhar. Universiti Al-Azhar ni merupakan antara jamiah yang tertua dalam dunia Islam. Dia ditubuhkan pada kurun yang kelima. Kurun kelima dulu, Hijri. 500 Hijriah. Hari ni 1400 lebih. 1000 tahun dulu. Di situlah tempat berkumpulnya ulama-ulama. Pekat awalnya itu ulama-ulama Syiah yang menubuhkan dia itu dari kerajaan Fatimiyah. Tetapi selepas itu bertukar wajah, sehingga ulama akan bertukar daulah kepada orang-orang ulama-ulama bukan lagi dari kelompok-kelompok Syiah. Kemudian mereka ni telah memperbaiki benda tu. Mereka telah memperbetulkan balik ikut landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berkembang sampai ke hari ini dan sangat berpengaruh.
Dan sistem pengajiannya itu pengajian Al-Azhar, kita kena ingat sistem pengajian dia itu pengajian bersanad. Guru-guru dia tu guru yang ada silsilah ilmu yang bersama-sama dengan alim ulama, yang bersama-sama silsilah mereka kepada pujiasa ini hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hari ni orang berpandangan dia kata ngaji situ tu tak ada sanad. Ini ta'assub lebih dah lalu. Ta'assub lebih dah lalu. Dia tak sedar guru pondok ada di Nusantara ni ngaji ulama-ulama di Azhar tu juga. Dia tak sedar. Dan kitab-kitab yang dipakai di pengajian di pondok-pondok ni ditulis oleh ulama-ulama Azhar tu. Ada orang kita je dia gitu. Ini gitulah. Jadi tak tahu secara Al-Azhar ni. Cuma masalah ada hari ni orang kita ni hak pergi ngaji sana. Kerana Azhar ni besar universiti, dengan jumlah yang sangat besar, dan yang membiayai dia tu harta zakat. Harta orang wakaf, harta wakaf, harta zakat dah cukup untuk membiayai Universiti Al-Azhar ni. Dan sebahagian ulama-ulama besar yang pengarang-pengarang kitab, yang kitab tu dibaca di pondok-pondok, itulah asal dia, pengajian dia Al-Azhar. Kita tak nampak lubang ni, kita ingat kawan ni. Itu punca. Dan ilmu-ilmu dia bersanad, maksud bersambung silsilah guru ni sampai ke guru pengarang kitab, bahkan sampai ke ilmu asal kepada ulama-ulama mujtahidin, itu ulama-ulama Azhar, dan masih ada mereka sampai sekarang di Azhar. Cuma masalahnya orang kita hak pergi ngaji sana, tak mahalah saya nak khabar orang kita ni pergi ngaji sana oleh kerana Azhar Universiti besar, maka sistem dia tu kadang-kadang tak boleh nak kawal sangat. Ulama-ulama besar masih ada di situ, tapi sistem dia tu menyebabkan ada pelajar-pelajar wahai poteng tak pergi kuliah. Ni penyakit. Jadi penyakit bukan penyakit pengajian tempat tu masalah pelajar ni. Sama macam pondok kau lah, hak jenis main tidur tak pergi ngaji serupa je. Ingat cerdik belaka orang ngaji pondok. Ada benda pun ada juga. Sama mana-mana pengajian pun nak kata apa. Tapi nak beritahu bahawa Azhar ni sumber ilmu yang asalnya tu memang pengarang-pengarang kitab, penyusun-penyusun ilmu asal tu mari dari situ. Sebab mula kau baca sejarah dia tahulah, daripada kurung kelima dulu berkembang sampai hari ini. Ulama-ulama Azhar, Asy'ar-Nubi dan ramailah pengarang-pengarang tu, kebanyakannya tu ada kaitan dengan Azhar. Mereka pernah mengaji di Azhar, mengambil ilmu daripada ulama Al-Azhar. Cuma masalah kita kata ni lah, pelajar kita lah kadang-kadang pergi sana dah pergi kuliah setara, tak main tidur siang malam. Nak musim mengaji ni musim sejuk. Sejuk ni malam panjang, siang pendek. Kalau sedap tidur, wahai tidur tak pergi mengaji. Itu menyakit pelajar. Lepas tu ada pula setengah orang kita ni minta maaf lah. Ni kena jaga-jaga sekarang anak kita mengaji pergi Azhar ni, bukan larang jangan pergi, tapi kena khabar molek. Di setengah tu dia pergi Azhar, dia ngaji sama sendiri. Dia beli nota-nota, dia ngaji sama sendiri. Mu baca gini, makna mana? Aku baca guna-guna. Aku tanya mu tanya aku. Dah molek sangat ilmu gitu. Allahu Akbar. Ulama-ulama mengajar di masjid, kalau musim kuliah, ulama-ulama mengajar di universiti ni secara talaki, secara terbuka. Setengah mereka tu tak pakai kitab langsung pun, cari mulut je. Setengahnya tu pakai kitab. Ada setengah tu kitab-kitab yang memang kitab betul-betul kitab turas, yang dikarang oleh Al-Ghazali dan ramai lagi lah, ikut bidang masing-masing lah. Setengah tu kepakaran mereka ini, mereka telah menulis karya baru hasil daripada karya-karya ni, mereka buat karya mereka sendiri pun ada juga, tapi mereka ambil daripada sumber daripada yang sama juga. Itu sistem, tak ada kata apa. Jadi musim kuliah dia mengajar macam tu. Dah kita kuliah pun tak pergi kadang-kadang. Kau mula gaji sama sendiri lah, beli buku dah baca, okey bertanya aku tanya mu, dah sangat ilmu tu. Orang panggil sanak usrah, orang panggil sanak usrah. Ni kacau, ni apa kacau ni? Ulama mengaji tak pergi dengar. Kita pernah dengar, kita pernah mengaji dengan ulama-ulama nahwu seorang tu, kita dengar pun cengang dia cakap. Dia tulis kitab tapi dia cakap tak tengok beratah tu pi. Tapi kita nampak keilmuan dia tu, Allah masya-Allah. Alim ulama dia. Saudi Arabia dulu sebelum dia naik,
Dia guna ulama Azhar kau. Bagi tak ada kepakaran dulu. Tapi bila dia naik amas kat ni, dia tendang. Dia tak ambil akal. Dulu dia pakai ulama Azhar. Antara yang pernah mengajar di Saudi Arabia dulu tu, iaitu Syekh Sya'rawi, ulama yang bijak, ahli tafsir dan juga ahli bahasa macam-macam lagi, ulama terkenal Mesir lah, pernah mengajar di Saudi. Tapi bila dia besar, dia tak akal lah. Dulu je. Kemudian musim-musim cuti pula, tak apa, saya sebut sikit. Bila saya jarang sebut gini, tapi oleh kerana banyak sangat orang kata macam-macam, pergi Azhar, kita kinaan, kita nak kau cerita ni. Jadi musim-musim cuti pula, ulama-ulama dia ni ada mengajar masjid-masjid. Ulama-ulama ni ilmu mereka ni ada sangat-sangat mereka ni. Mengajar di masjid talaki, mengajar suti-suti, kitab-kitab turas berdepan. Tapi kalau kuliah dah pergi, hak ni lebih-lebih lagi orang kita dah pergi. Jadi hak ni balik pak kita ni. Hak ni hak balik pak kita setengah, tapi bukan semualah. Hak mengaji sungguh, insya-Allah dia boleh. Dia akan dapat. Tapi setengahnya tu kuliah dah pun nak pergi. Lepas tu apatah lagi kuliah-kuliah luar musim cuti ni, yang ulama-ulama mengajar halaqah-halaqah ilmu di masjid-masjid, Masjid Azhar, masjid tu macam-macam ada. Setengah tu orang-orang kita orang rajin sikit pergi ngaji rumah dia, pergi ngaji ulama-ulama ni, ambil ilmu secara bertalaki, bersanad guru mereka ni ke rumah mereka ni. Orang rajin lah. Hak malah dia nak kata apalah. Jadi fenomena ni berlaku di mana-mana. Tapi saya sebut ni hari ni ada usaha-usaha melecehkan Azhar, melecehkan mana rendah Azhar. Ini nyakit orang sakit mikir dah besar. Ini nyakit orang mikir dah besar. Jadi tak tahu sejarah Al-Azhar. Itu sambung balik lah. Baik. Tiada beberapa ulama yang lain daripadanya, melainkan dengan bersungguh-sungguh di dalam belajar. Maksudnya dia belajar bersungguh-sungguh, dia akan dapatlah. Saya nak ceritanya, saya pernah tanya salah seorang guru yang mengajar ilmu usul dulu masa saya mengaji. Saya tanya dia, Pak ni nak kabarnya mereka ni ulama-ulama yang bukan ikut perjalanan ahli tasawuf ni, mereka tak boleh nak faham ilmu mereka tu kecuali mereka dia mengaji sungguh-sungguh dengan hati, mereka akan boleh juga sebahagian, kalau tidak seluruh pun. Jadi kita pernah tanya, saya kata apa beza di antara Ibn Sina dengan Al-Ghazali? Saya tanya guru tu. Dia pun beritahu, dia kata Al-Ghazali ni dua-dua ni alim besar lah, tengok lagi tu, dan menulis ilmu-ilmu tentang kerohanian, tentang perkara-perkara hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Imam Ghazali banyaklah kitab Ihya, lagi banyak kitab-kitab rasail dia lagi tu. Ibn Sina Al-Isyarat wa Tanbihat, itu ilmu kerohanian yang ditulis, falsafah kerohanian dia tu. Tapi nampak dia tulis tu nampak macam sama. Tu saya tanya apa beza antara ini saja je, tahu dah saja nak cerita je. Kita tanya dia apa beza antara dua orang ni, Ibn Sina dengan Al-Ghazali. Dari segi masa memang Ghazali dululah, Ibn Sina kedian sikit. Dan Ibn Sina keluasan ilmunya lebih luas lagi. Dia mengaji bukan saja ilmu keagamaan ni, dia mengaji juga ilmu kedoktoran, ilmu-ilmu lain, ilmu falsafah, dan dia menguasainya. Dia mengaji ilmu kedoktoran 2 tahun, jadi pakar besar dalam ilmu perubatan. Dia memang orang bijak lah jenis. Tapi kita tanya dia apa beza antara Al-Ghazali dengan Ibn Sina. Sebab dia tulis tentang hal Quranian ni nampak banyak persamaan. Dia kata Al-Ghazali ni orang yang tulis hasil pengalaman dia. Dia tulis tentang rahsia-rahsia tasawuf ni hasil daripada dia lalu benda tu. Dia tepuh benda tu, dan dia curahkan balik ilmu dia tu. Ibn Sina ni tak. Dia tak, bukan dia tak ada amalan langsung, ada, tapi tidak seperti Al-Ghazali tu. Tapi Allah Ta'ala beri dia cerdik dah lalu, genius, bijak dah lalu, sehingga dengan khayalan akal dia, fikir akal dia tu, dia boleh menjelaskan hal-hal yang halus, yang seni-seni juga. Bezanya situ. Ghazali ni memang dia lalu situ dan dia boleh ilmu tu. Ibn Sina dia tahu benda tu, tapi dia tak lalu oleh. Tu beza. Kau ni nak kau bahawa kecuali saya ni kata, kecuali dia bersungguh-sungguh, maksud dia mengaji sungguh atau dia orang cerdik, dia boleh faham sebahagian. Itu maksudnya. Dan di dalam seumur hidupnya
itu pun dia kena mengaji dalam tempoh yang panjang. Bagi orang biasa lah, bagi yang jenis mungkin tempoh masa singkat lagi. Di dalam ia menuntut ilmu, yakni dalam menuntut ilmu tersebut itu. Jadi itu yang ke-11. Wasaniyata asyar insyirahu sadri fala yadiku zar'an bi syai'in min mihanid dunya wa masaibiha wa muazatin nasi wa makaidihim. Artinya, dan keramat yang kedua belah. Semua keramat-keramat ni keramat awak kita tak nampak keramat lah. 20 pertama ni keramat, tapi kita tak nampak keramat. Sebab apa? Keramat maknawi. Keramat Allah Ta'ala beri nur hidayat dalam hati. Siapa dia nampak? Dan siapa dia tahu? Tak ramai yang tahu. Kalau keramat boleh terbang, boleh tengok belaka. Keramat boleh jalan atas air, boleh nampak belaka. Ini keramat orang ramai tak nampak. Tapi disenaraikan oleh Syekh Abdul Samad, bahkan Al-Ghazali juga menyebutnya dalam karyanya itu sebagai keramat. Baik. Yang ke-12 ni, dan keramat yang kedua belah adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu luas hati. Apa maksud luas hati? Orang yang berlapang dada, orang yang bukan jadi sepik dada, orang yang lapang dada dia, tak mudah berasa hati, tak mudah terkesan dengan kata nista orang, fitnah orang, tipu daya orang. Dia tak mudah terkesan. Orang yang hati yang lapang, hati yang kuat lah. Jadi dalam istilah Arab disebut hati yang lapang. Lawan bagi hati yang sepik. Hati yang sepik ni orang yang jiwa kecil lah. Hari ni orang panggil, kalau hati yang lapang ni orang yang berjiwa besar. Maksudnya orang kata gajah rimah, benda-benda dia tak mudah terkesan, dia tak mudah berasa hati, tak mudah, dia ni dia boleh terima dengan baik. Dan tak ramai orang jadi gitu. Luas hati, yang ni berjiwa besar. Maka tiada mempicikkan hatinya, yakni tiada menyepitkan hatinya, menyusahkan, mendukacitakan hatinya, menjadikan hati dia terasa rasa sepik, rasa sedih. Tidak mudah ni. Maka tiada mempicikkan, ini menyempitkan hatinya sekali-kali dengan hasil sesuatu daripada kesusahan dunia. Yakni kesusahan kehidupan dunia ni tidak akan menjadikan hati dia tu patah, ataupun hati tu jadi rasa susah, hati rasa gundah gulana, hati rasa perih, tak mudah. Itu kata Syekh. Kalau kita tengok apa nama penulis kitab, seolah-olah Ustaz berkait dengan keramah ni kan. Jadi siapa saja yang memulakan perjalanan dia ni, dia akan dapat benda semua Ustaz. Seolah-olah begitu. Betul ke gitu? Betul. Sebab saya ingat benda ni orang-orang tertentu. Ada. Ataupun lagi satu kemungkinan benda-benda keramah ni mari nak beritahu dia mudah sampai tempat lagi. Banyak. Dua-dua betul belaka. Maksudnya orang yang lalu sungguh dia akan dapat, ataupun pengarang tulis pun untuk beritahu pedomang. Maksudnya orang yang sampai ini antara alamat-alamat ni boleh jadi belaka. Jadi baik. Jadi yang ke-12 ni dia tidak mudah terkesan dengan kesusahan-kesusahan dunia ni. Susah perih mana pun, hati dia tak adalah jadi terbeban, rasa berat, rasa tak tertanggung, tak ada. Ini kesan daripada orang yang menempuh perjalanan. Dan kesakitan balak, demikian juga balak, musibah dan sebagainya, dia tidak akan menanggung keperitan. Dengan hati berlaku-berlakulah, tapi hatinya tu tidak akan merasa perih, merasa susah, sakit dan sebagainya dengan kesusahan yang berlaku tu. Ini tanda orang yang berjiwa besar. Dan kesakitan balak yang di dalam dunia itu. Baik, dan lagi tiada susah hati daripada disakiti akan dia oleh manusia. Demikian juga ia tak susah hati, orang sakiti dia ia tak tahu. Payah kita kadang-kadang orang kata sikit kita tersinggung. Kita kata kat orang apa, orang kata kita lesah. Merah muka tersinggung. Jangan manusia boleh tahan. Kata kat orang boleh, tapi dengar orang kata tak boleh. Ni perangai manusia.
Tapi orang yang Allah Ta'ala beri kekeramatan kepada mereka ni boleh terima. Orang kata apa-apa ibadat tahu. Ibadat tahu begitu ya. Maksud ia boleh tahan. Hati tidak rasa sakit, hati tidak terguris. Dan orang-orang yang tempuh jalan ini memang Allah Ta'ala jadi sentiasa ada orang-orang yang kata nista ke dia. Tak nak lagi. Ulama-ulama besar pun macam tu juga. Bukan saja ulama, Nabi sendiri pun adalah sekelompok yang akan buat perangai macam ni. Sekalipun mereka diterima, ramai yang menerima, tapi tetap akan ada dalam sejarah orang soleh ni ada je. Hak tak berahi, hak kata macam-macam ada. Tidak lagi. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi ulama-ulama besar ni ada je beberapa kelompok yang memang duk kata-kata pegang-pegang ke dia. Daripada disakiti akan dia oleh manusia. Baik, dan tiap-tiap didaya, yang tipu daya, tiap-tiap didaya oleh manusia, yakni tipu daya manusia itu, orang keletong, orang helah macam-macam, dia tidak mudah tersinggung, tidak mudah patah hati atas kainah-kainah tu. Daripada tiap-tiap perdaya manusia akan dia, yakni pedayang-pedayang yang ditipu daya oleh manusia itu, dia tidak mudah mengalah. Kadang-kadang kena juga tipu, kadang-kadang kena lebong, macam-macam dia lagi lah. Tapi tidak mengalah. Ini orang yang jiwa kuat. Jadi kalau dia menghayati tasawuf, dia kalau dia menghayati tasawuf, insya-Allah salah satu yang akan dikurniakan Allah kepada orang-orang yang dikehendaki seperti ini. Orang yang berjiwa besar. Dia akan jadi orang yang berjiwa besar. Baik, wasalisata asyar al-mahabatu wa yaqa'u ta'siruhu fi nufusin tahtarimuhu al-akhyaru wal ashraru wa yahabuhu kullu fir'aunin wa jabbarin. Artinya, dan keramat yang ketiga belah, antara keramat yang dikurniakan Allah kepada orang yang menghayati perjalanan ini dengan istiqamah lah, dengan baik dan istiqamah ni, adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu jadi haibah. Haibah ni Allah Ta'ala beri kehebatan ke dia. Dia sendiri berasa tawaduk, tapi orang pandang hebat ke dia. Kadang-kadang sampai tahap orang takut jadi ke dia, tapi dia sendiri tak ada rasa lebih apa-apa. Itu kedudukan ahli tasawuf dia macam tu. Dia orang yang tawaduk, tapi orang pandang dia mulia. Agak bezalah dengan orang yang dia rasa dia sendiri hebat. Kemungkinan orang pandang hebat juga, ataupun kemungkinan orang pandang sebaliknya. Itu lain. Jadi ahli tasawuf model dia sangat tawaduk. Dia sangat rendah diri kerana dia sedar diri, tetapi Allah Ta'ala beri kehebatan ke dia. Itu model ahli tasawuf, orang yang ikut perjalanan ni. Iaitu dalam hadis Nabi pun ada disebut, man tawadha'a lillahi man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Sesiapa yang bersikap tawadhu, yakni mencapai hakikat tawadhu, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia, akan beri kemuliaan kepada dia. Wa huwa fi nafsihi saghir, dia pada pandangan diri dia sendiri sangat hina, dia rasa tak ada apa-apa dia. Wa fi a'yunin nasi kabir, tapi dia pada pandangan orang tengok semacam. Tu pattern. Tapi kalau dia pada pandangan diri sendiri tak kurang, ni sakit lain, ni kelah lain. Dia pandang diri dia sendiri serba lekat, serba lebih, ni kelah lain ni. Ni bukan kelah ni. Sebab disebut dalam hadis di selepas tu, wa man takabbara, siapa yang takabur sombong diri, bangga diri pula, wada'ahu Allah, dia akan dihinakan Allah, dijatuhkan. Wa huwa fi nafsihi kabir, dia pada pandangan diri dia sendiri dia rasa sangat hebat, sangat lebih daripada orang. Wa fi ayunin nasi saghir, tapi orang tengok dia, adalah orang tengok gitu juga, tapi ramai orang tengok dengan penuh kehinaan. Orang ramai tengok dia, cuma dok kabur lah. Itu model dia. Jadi haibat
Jadi haibah, Allah Ta'ala beri kehebatan kepada mereka, sehingga ada di antara mereka ni bukan saja dipandang hebat oleh manusia, bahkan binatang pun ada. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar ni, di sahabat Nabi ni ada 2-3 orang Abdullah hebat-hebat ni. Antara yang anak Sayyidina Umar sendiri, Abdullah bin Umar Abadillah ni. Dia pernah satu ketika dulu orang takut nak pergi Masjid Nabawi sebab singa duk tunggu tengah jalan. Singa bagi tunggu tengah jalan, orang nak pergi, orang takut. Nampak gua dia bukan main. Jadi nampak benda bukan boleh kontrol benda ni. Tapi yang selesaikan tu Abdullah bin Umar ni, dia pergi suruh singa tu lagi, dan singa tu turut perintah dia, temu lagi dah sekarang. Itu. Dan banyak lagi lah kisah-kisah yang kita dengar tentang mereka ni, banyak. Maksudnya Allah lebih kehebatan bukan saja pada manusia, bahkan setengah tu binatang-binatang pun yang ditundukkan Allah kepada mereka ni. Baik, dan jatuh memberi bekah kebesarannya itu di dalam hati segala manusia. Yakni kesan kehebatan dia tu, Allah Ta'ala beri ke dia tu akhir sekali dirasai oleh manusia. Maksudnya masuk dalam hati manusia. Manusia rasa kehebatan dia. Itu maksud memberi bekah kebesarannya itu, yakni kehebatannya itu meninggalkan kesan pada hati manusia. Yakni manusia rasa hebat dia tu, rasa besar dia tu, rasa kelebihan. Macam saya cerita beberapa kuliah yang lepas lah, macam mana orang ramai ni bila tengok Imam Junaid keluar ni, sebelum tu dia duduk ikut khalifah nak pergi berburu ni, tapi tengah jalan jumpa Imam Junaid, orang ramai ni tinggalkan khalifah tu, duduk kumu ke Junaid pula. Sebab begitu. Allah Ta'ala beri kehebatan sebab begitu. Hingga memuliakan dan memuji dan menghormatkan akan dia oleh orang yang akhyar, yakni orang yang pilihan, yakni orang yang baik, dan oleh orang yang asyrar, yakni orang yang sangat jahat, orang yang buruk. Jadi dengan erti Allah Ta'ala meletakkan kehebatan tadi itu berpengaruh pada hati manusia ni, sehingga mereka ni pandang mulia kepada dia, sama ada mereka ni orang baik, akhyar, ataupun orang asyrar, orang yang jahat pun begitu juga, merasa mulia dengan mereka ni. Baik, dan lagi takut akan dia oleh tiap-tiap Firaun. Firaun pun ni, Firaun takut, Firaun seorang aja ataupun dinasti. Maksudnya orang yang berperangai macam perangai Firaun lah. Jadi orang yang berperangai seperti mereka ni takut pada mereka ni. Dan segala orang yang gagah, orang yang hebat, orang yang gagah pun akan rasa gentar dengan mereka ni. Dan orang yang keras dan orang yang besar-besar, yakni orang yang berkedudukan, orang yang ada kehebatan, orang yang ada pangkat, orang yang ada kuasa dan sebagainya, masa ni mereka gerung, takut pada mereka ni. Kalau kita baca sejarah Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir ni sehingga penguasa-penguasa pun takut nak kacau dia. Ni kita jaga dengar dalam sejarah lah. Ada juga yang berlaku pada yang lain-lain tu. Tapi berlaku pada Syekh Abdul Qadir ni sehingga penguasa sendiri pun tak berani buat benda ke dia. Kerana Allah Ta'ala beri aneh dah lalu ni. Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada Syekh Abdul Qadir ni secara nyata dah lalu. Dan kekeramatan yang berlaku pada Syekh Abdul Qadir ni, cerita dia tu, periwayatan cerita tu mencapai tahap mutawatir, dengan tiap orang ramai tengok dengan jumlah yang ramai. Antara kekeramatan yang disebut tentang Syekh Abdul Qadir ni, benda ni berlaku di Sri Lanka. Ada riwayat sebut orang tahu Kediang, baru orang tahu. Ada seorang perempuan tu, dia nak diganggu, nak diperkosa oleh seorang lelaki lah. Tiba-tiba dia berwasilah, bertawassul lah. Istilah tawassul ni nanti kita akan jelas pada masanya lah. Dia bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir, yakni dengan keyakinan yang betul lah. Dia minta dengan keberkatan Syekh Abdul Qadir ni supaya diberi pertolongan oleh Allah. Dia bertawassul dengan wasilah, yang itu masalah khilaf di antara ulama, apa itu kita cerita ke dia. Tapi nak kabarnya perempuan ni bertawassul, berwasilahkan Syekh Abdul Qadir ni. Apa yang berlaku, tiba-tiba teropoh. Mari teropoh, katok kepala lelaki tu mati dah sekarang. Jadi dalam masa yang sama,
berlaku kisah pada waktu yang sama itu Syekh Abdul Qadir sedang nak ambil wuduk. Sedang nak ambil air semayang. Nak ambil wuduk ni. Jadi tiba-tiba saja tengah-tengah nak ambil semayang tu ada orang tengok Syekh Abdul Qadir, biasalah murid-murid dia ramai lah. Nak ambil semayang ni tiba-tiba dia cabut teropah dia, pong, dia pelakong. Ya pelakong gitu, pelakong gitu. Tempoh yang lebih kurang dia pelakong. Jadi masa berlaku pada Syekh Abdul Qadir ni ada orang tengok, maka yang berlaku pada perempuan tu pun dia tahu teropah tu kena, tapi tak tahu teropah ni bila ada rombongan daripada sana tu, ada rombongan dari sana nak ziarah Syekh Abdul Qadir. Kerana teropah ni perempuan tadi tu bertawassul Syekh Abdul Qadir dan dia rasa mungkin berkat Syekh Abdul Qadir nak giata teropah tu semula. Jadi cerita tu bergu gitu. Jadi pengalaman berlaku ke dia ni dalam masa yang sama Syekh Abdul Qadir memang ada cabut teropah dia duduk pelakong gitu. Tak apa begitu. Jadi banyak berlaku kisah-kisah macam ni dalam beri kemuliaan secara nyata kepada Syekh Abdul Qadir ni. Sebab tu kekeramatan yang berlaku pada Syekh Abdul Qadir ni periwayatan dia mutawatir. Ada orang tak boleh nak terima cerita dia, itu cerita orang, masing-masing punya cerita lah. Ada kodok masing-masing lah. Tetapi nak beritahu kisah tentang kekeramatan Syekh Abdul Qadir ni suhu terkenal. Sebab apa? Dia berlaku depan orang ramai orang tengok. Jadi cerita tu akan tersebar dengan begitu banyak lah kisah dia tu sebab ramai yang tengok. Baik, warabi'ata asyar al-mahabbatu fil qulubi wa yaj'alu lahumur rahmanu wudda fataral quluba kullaha majbulatan ala hubbihi wan nafsu kulluha muntabi'atun ala ta'zimi wan nafsu kulluha muntabi'atun ala ta'zimihi wa ikramihi. Artinya, dan keramat yang ke-14, antara kekeramatan yang ke-14 ni adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini jadi dikasihi di dalam hati segala manusia. Orang suka ke dia. Tapi orang tak berahi tetap ada. Dia nak lari. Nabi sendiri pun dalam keadaan umat dia tu seluruh dunia kasih ke dia dengan penuh kecintaan, tapi tetap adalah Abu Jahal, Abu Lahab tak berahi tu. Dia nak lari ni. Maka demikian juga awliya, ghalibnya hati manusia akan suka ke dia. Tapi tetap adalah 2-3 gerak ni, 2-3 kakah ni ada berahi ke dia. Itu sunnatullah. Tak nak lagi. Tapi orang ramai terima aku. Sebab tu orang ramai ni kadang-kadang menjadi saksi. Dalam hadis Nabi disebut Allah Ta'ala ni bila kasih kepada seseorang, pertama sekali nama dia tu akan dimasyhurkan di kalangan para malaikat dulu. Nama dia tu, malaikat akan kenal nama dia dulu, disebut dalam hadis. Selepas tu barulah akhir sekali dijadikan orang ramai ni qabul, dapat terima dia. Maksudnya orang ramai ni yang tak ada kepentingan apa-apa ni melihat kelebihan yang Allah Ta'ala beri ke dia. Orang-orang yang ada hal-hal ni memang tak berahi sama dia nak lagi cerita tu sejarah manusia. Maka kita sejarah awliya macam tu lah. Allah Ta'ala suruhkan dulu di kalangan para malaikat. Lepas tu barulah akhir sekali dijadikan manusia menerima dan diterima oleh orang ramai. Jadi orang ramai ni kadang-kadang naluri mereka ni, secara naluri ni mereka dapat menerima kebaikan tu. Biasanya hak yang bertentangan ni yang deha. Deha ni ada pertentangan lah. Sebab tu kalau kita nak tengok, nak khabar suasana ni kadang-kadang ada nak kata jadi dalil, tak jadi dalil. Tapi nak khabarnya sebahagian daripada nak kata macam alamat-alamat lah. Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz nak diangkat jadi khalifah, orang nampak tanda-tanda. Jadi tanda-tanda, khabar macam tanda. Nak khabar dalil, nak kata dalil, bukanlah. Ada tanda-tanda. Kena tengok dululah, dengan sebab kena kaji lagi lah. Cuma saya nak cerita macam mana bila Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni nak diangkat jadi khalifah, apa benda yang berlaku.
Jadi pada masa tu orang ramai ni tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tapi kejadian anehnya, kambing dengan serigala ni berdamai. Kambing serigala, musuh ketak ni boleh berdamai. Jadi orang yang bela kambing di kawasan kaki bukit di dalam hutan tu kejut tengok macam mana serigala ni boleh berkawan dengan kambing. Jadi setelah itu baru orang tahu. Itulah masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah. Itu menurut kisah yang diriwayatkan. Dan nak bersuasana orang kata Allah Taala tunjuk tentang dia. Tapi oleh kerana sudah masuknya waktu Isyak, kita berhenti sekarang ini dulu dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.